Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Alia Akila binti Muhammad Fahmin, Nur Marina Yuslini binti Muhammad Tarmizi dan Raja Sharifah Nashrini binti Raja Muhammad Zamri. Definisi etika adalah berbeza-beza mengikut peradaban. Perkataan etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ethnos. Etika daripada perspektif Islam adalah dikaitkan dengan istilah akhlak atau jamak daripada khuluq di dalam bahasa Arab. Daripada sudut bahasa, ia bermaksud sikap, tabiat, budi pekerti, perangai dan tingkah laku. Manakala dari sudut istilahnya pula, ia dapat dimaksudkan sebagai tingkah laku semula jadi atau kebiasaan individu yang dipancarkan hasil daripada keadaan jiwa individu tersebut serta tanpa pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Amalan etika yang baik merupakan satu tuntutan dan keperluan dalam konteks kehidupan seseorang individu dan masyarakat. Dalam memahami konsep etika, terdapat pelbagai latar belakang ilmu etika dan peradaban yang merangkumi definisi etika berdasarkan kepada peradaban Barat, India, China dan Arab. Etika dan peradaban adalah dua konsep yang bergerak seiring. Di mana ada etika, di situ ada peradaban, dan di mana ada peradaban, maka di situ juga akan ada etika. Tokoh-tokoh falsafah awal dunia seperti Socrates, Plato dan Aristotle telah membicarakan dua konsep etika dan peradaban ini semenjak tahun 470 hingga 300 SM dan karya Plato yang paling popular iaitu Republik sekitar tahun 380 SM telah menyentuh secara langsung tentang dua konsep etika dan peradaban ini. Oleh kerana falsafah Socrates tidak ditulis oleh beliau sendiri tetapi oleh sarjana-sarjana terkemuka, maka karya Plato ini menjadi rujukan bertulis yang terkenal dalam proses memahami dua konsep etika dan peradaban sejak zaman dahulu sehingga kini. Karya Republik ini berdasarkan kepada falsafah Socrates yang membicarakan konsep teras utama etika iaitu keadilan dengan fokus kepada pembentukan negara dan manusia yang adil. Malaysia mempunyai masyarakat berbilang agama-agama besar seperti Islam, Buddha, Hindu dan Kristian serta budaya yang pada asasnya hidup secara aman dan damai. Kepelbagaian ini satu keunikan yang sepatutnya diraih dan menjadi kebanggaan rakyat kita. Keharmonian dalam kemakjumukan ini menjadikan Malaysia negara yang sering dicontohi masyarakat antarabangsa. Namun sebagai negara dengan rakyat berbilang kaum dan budaya, masyarakat kita kadang-kala berdepan isu sensitif yang boleh menggugatkan tenteraman dan keharmonian serta mempunyai takrifan tentang konsep etika mengikut kepercayaan agama masing-masing. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat pelbagai etnik seperti Melayu, Cina dan India. Masyarakat Malaysia dicirikan oleh persekitaran yang harmoni dan aman berteraskan budaya kebangsaan. Walaupun berbeza latar belakang budaya dan gaya hidup, masyarakat majmuk bermakna setiap kumpulan mempunyai agama, budaya, cara hidup, bahasa dan idea-idea yang lain. Setiap tamadun mempunyai maksud dan interpretasi etika yang tersendiri. Namun terdapat persamaan di antara semua tamadun tersebut ialah etika sebagai panduan hidup manusia untuk berkelakuan secara baik dan selaras dengan nilai kemanusiaan yang tinggi. Tambahan lagi, etika dalam setiap tamadun ini mementingkan tingkah laku dan pemikiran manusia untuk membezakan sesuatu perkara sama ada baik atau buruk dan boleh dilakukan atau perlu dihindari berdasarkan kepada nilai yang diterima oleh masyarakat di sesebuah negara atau tamadun. Sebagai individu, etika itu menjadi panduan hidup mereka ketika berada dalam keluarga, organisasi dan masyarakat. Sebagai masyarakat pula, etika menjadi panduan kepada masyarakat berkenaan untuk diuruskan secara baik, harmoni, menyantuni setiap pihak dan meraihkan kepelbagaian. Sebagai sebuah negara, etika itu menjadi nilai yang harus diamalkan dan dipatuhi selaras dengan undang-undang yang ada dalam negara berkenaan. Kajian ini penting kerana ia dapat membantu Malaysia memahami secara lebih mendalam tentang teori etika dan peradaban dalam kepelbagaian agama-agama besar di Malaysia dan mengenal pasti permasalahan yang dihadapi. Kefahaman mengenai konsep etika berasaskan kepada peradaban utama dunia seperti Barat, India, China dan Arab serta perbandingan mengenai pengertian etika membolehkan kita memahami konsep etika dengan lebih terperinci dan menyeluruh. Pemahaman ini diperkukuhkan lagi dengan adanya perbincangan, huraian
dan contoh mengenai prinsip-prinsip asas etika yang diamalkan di seluruh dunia supaya menjadi panduan yang dapat membantu kita melaksanakan tanggungjawab masing-masing secara beretika dan bermoral. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi mengenai etika dan peradaban dalam kepelbagaian agama-agama besar di Malaysia. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam hubungan ekonomi antaranya: pertama, mengamalkan etika dan peradaban yang berbeza. Kedua, pengaruh kepelbagaian agama-agama besar di Malaysia. Ketiga, keharmonian negara Malaysia. Objektif kajian. Pertama, mengenal pasti faktor-faktor penting yang mempengaruhi teori etika dan peradaban dalam kepelbagaian agama-agama besar di Malaysia. Kajian ini akan mengenal pasti faktor-faktor penting yang mempengaruhi serta memberi impak yang besar mengenai etika dan peradaban dalam kepelbagaian agama-agama besar di Malaysia demi kesejahteraan dan keharmonian negara. Kedua, mengenal pasti masalah-masalah utama yang tercetus apabila wujud kepelbagaian agama-agama besar di Malaysia. Kajian ini akan dijalankan untuk menganalisis serta mengenal pasti masalah yang tercetus apabila wujudnya kepelbagaian agama-agama besar di Malaysia yang mempunyai pengaruh dan kepercayaan masing-masing di negara ini. Ketiga, mengenal pasti peranan-peranan rakyat di Malaysia mengenai kepelbagaian agama-agama besar di Malaysia. Kajian ini akan dijalankan untuk mengenal pasti peranan-peranan yang perlu dimainkan oleh rakyat di Malaysia untuk saling mengekalkan perpaduan antara agama. Seterusnya, saya akan teruskan dengan kajian literatur. Tahap perpaduan antara kaum dan agama di negara kita telah masih rapuh. Islamofobia adalah aspirasi perspektif negatif, kebimbangan atau kebencian terhadap Islam melalui ekspresi intelektual atau tindakan ganas, protes dan gerakan Islamofobia. Diperhatikan di Malaysia terdapat pelbagai bentuk Islamofobia termasuk pemimpin politik yang secara terang-terangan tidak bersetuju dengan pelaksanaan hukum hudud dan pemimpin politik bukan Islam yang menghina hukum Islam. Selain itu terdapat contoh penghinaan terhadap Islam di platform media sosial seperti Facebook dan Twitter dan penafian hak berpakaian sebagai seorang Muslim dalam pertandingan renang di kompleks sukan di Selangor. Selain itu, terdapat segelintir aktivis agama bukan Islam yang menyatakan kebimbangan mengenai penukaran agama kumpulan etnik bukan Bumi Putera kepada Islam yang boleh menimbulkan konflik agama dan perkauman. Begitu juga beberapa aktivis Islam turut menyumbang kepada ketegangan sesama agama. Salah satu contoh ialah isu membakar Bible versi bahasa Melayu menggunakan kalimah Allah semasa perhimpunan di Pulau Pinang. Kenyataan ini disiasat selepas timbul khabar angin tentang pembakaran Bible 7 yang dirancang, tetapi perkasa kemudian menjejaskan bahawa kenyataan Presiden itu disalahartikan. Kesimpulannya, walaupun toleransi sosio-agama di Malaysia kini positif, isu-isu baru-baru ini telah timbul berpotensi menjejaskan hubungan antara penganut agama. Oleh itu, adalah berfaedah untuk menjalankan penyelidikan untuk mengenal pasti isu-isu ini dan memperbaiki hubungan antara agama. Seterusnya adalah metodologi kajian. Reka bentuk kajian yang dilakukan untuk mencapai objektif kajian ini dengan menggunakan kajian secara tinjauan. Tinjauan dilakukan dalam keadaan berkumpulan bersama-sama rakan kumpulan. Ia juga dilakukan menurut kepelbagaian agama dan peradaban mereka di Malaysia, terutamanya agama Islam. Selain itu, instrumen kajian yang digunakan dalam kajian bertajuk ini ialah instrumen kualitatif atau dalam kata nama lain, rujukan internet. Pelbagai rujukan digunakan dan falsafah-falsafah dari penulis yang berdedikasi untuk mencari maklumat dalam menyempurnakan kajian ini. Lebih daripada itu, data-data yang ditulis di dalam kajian ini kebanyakannya adalah hasil tinjauan dan hasil melayari internet. Begitu juga mendapatkan data dari pelbagai penulis dan pelbagai kajian yang telah dilakukan oleh penulis-penulis berkaitan. Analisis dan dapatan kami mendapati melalui dua jenis sumber, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Data primer ialah data yang diperolehi melalui pemerhatian, soal selidik
interview, ujian makmal dan kerja-kerja lapangan. Manakala data sekunder adalah data-data yang diperolehi dari bahan bertulis yang dihasilkan oleh orang lain, seperti buku-buku, jurnal atau laporan bertulis di dalam buku atau laman web. Sumber primer yang kami dapati ialah melalui soal selidik yang dilakukan secara Google Form, manakala data sekunder melalui carian di laman web berkaitan dengan topik ini. Antara soalan yang kami ajukan ialah, adakah kepelbagaian agama-agama besar di negara ini boleh menyebabkan berlakunya perselisihan faham atau timbulnya masalah? Kita semua ketahui, Malaysia merupakan negara yang majmuk. Dengan wujudnya kepelbagaian agama-agama yang besar ini akan menyebabkan timbulnya pendapat-pendapat yang berbeza yang mengikuti kaum masing-masing. Berdasarkan analisis yang dilakukan, 74.5% orang berpendapat bahawa dengan kepelbagaian ini akan berlakunya perselisihan faham dan timbulnya masalah, manakala selebihnya berpendapat bahawa dengan kepelbagaian ini negara kita akan menjadi negara yang unik dan patut dibangga kerana akan menjadi sebuah negara yang hidup dalam perpaduan dan keharmonian. Selain itu, kami mengajukan juga dan bertanyakan juga tentang apakah contoh masalah yang wujud di Malaysia yang disebabkan oleh kepelbagaian agama-agama besar. Kebanyakan masalah yang wujud ialah kurang pendedahan dan didikan awal terhadap agama-agama tersebut. Oleh itu berlaku perselisihan faham dan juga masalah yang boleh menimbulkan pergaduhan. Selain itu, kurang pergaulan antara sebab juga merupakan sifat yang tidak bagus kerana akan menjadikan Malaysia negara yang berpuak-puak dan mengikut agama dan kaum masing-masing. Hal ini boleh disebabkan berlakunya rakyat yang tidak bersatu padu. Di samping itu, sifat tidak menghormati antara satu sama lain juga antara punca yang menyebabkan perkara yang tak diingini berlaku seperti pergaduhan, beremasa muka, bertengking dan sebagainya. Jadi, kita sebagai rakyat yang berada di bawah negeri yang sama, tidak wajarlah kita bersikap sedemikian. Sepatutnya kita harusnya mengamalkan sikap berfikiran terbuka yang menerima apa sahaja perkara selagi tidak bercanggah dengan agama masing-masing. Dan juga haruslah menghormati antara satu sama lain tidak kira bangsa, agama, umur ataupun sebagainya. Selain menghormati antara satu sama lain, kita juga haruslah menghormati agama masing-masing. Ibu bapa harus memberikan pendedahan dan didikan awal supaya mereka tidak cenderung ke arah perkara yang tidak diinginkan. Sikap saling menghormati dalam kalangan rakyat dan kaum perlu diamalkan di negara ini supaya dapat mengekalkan negara yang bersatu padu dan hidup dalam perpaduan. Berdasarkan sumber sekunder itu, rujukan daripada internet, banyak sangat sejarah peristiwa-peristiwa yang berlaku disebabkan oleh kepelbagaian agama-agama besar di Malaysia. Contohnya, peristiwa 13 Mei 1969 merupakan suatu tragedi berdarah yang tidak asing lagi di dalam sejarah hitam di negara kita. Peristiwa ini telah banyak meninggalkan kesan terhadap politik, ekonomi dan sosial masyarakat di Malaysia. Peristiwa berdarah 13 Mei sememangnya bukanlah satu peristiwa yang telah berlaku secara tiba-tiba atau spontan. Namun peristiwa tersebut adalah merupakan satu rentetan kepada sebab atau peristiwa yang telah berlaku sebelum ini. Pada tanggal 13 Mei 1969, tercetuslah satu nota hitam di dalam lipatan sejarah negara kita kerana berlakunya pertelingkahan antara kaum yang telah mengakibatkan negara kehilangan banyak nyawa dan mengalami kerugian dari segi harta benda. Peristiwa ini berkait rapat dengan proses pilihan raya umum 1969. Semasa pilihan raya tersebut berlaku banyak isu-isu sensitif telah dibangkitkan seperti bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu dan hak kerakyatan bukan Melayu. Di dalam pilihan tersebut, Parti Perikatan gagal memperolehi majoriti 2/3 kerusi di dalam Dewan Rakyat, manakala Parti Gerakan DAP
berjaya memenangi 25 buah kerusi semasa pilihan raya tersebut. Parti Gerakan DAP telah mengadakan perarakan di sepanjang jalan di Kuala Lumpur sambil menghina bangsa Melayu. Tindakan parti ini telah mencetuskan kemarahan orang Melayu dan akhirnya Parti UMNO telah membalas dan mengadakan perarakan sebagai tanda bantahan terhadap penghinaan tersebut. Maka tercetuslah peristiwa 13 Mei 1969 yang telah meninggalkan kesan besar dalam sejarah negara. Di samping itu, kesan daripada pendudukan Jepun di Tanah Melayu juga merupakan salah satu faktor penyumbang kepada peristiwa 13 Mei 1969. Selain itu, kesan penjajahan dan peninggalan tentera Inggeris juga merupakan punca utamanya. Tentera British telah mengamalkan amalan diskriminasi di Tanah Melayu, sedikit sebanyak menjadi punca dan merenggangkan lagi hubungan antara kaum. Dari sudut ekonomi, peristiwa 13 Mei banyak meninggalkan kesan negatif terhadap masyarakat Melayu, khasnya dan golongan Bumiputera amnya. Pengenalan ekonomi berasaskan ras yang dibuat oleh penjajahan British umpamanya merupakan salah satu bukti dan kukuh jelas yang menjadi faktor kepada peristiwa tersebut terjadi. Salah satu dasar telah diperkenalkan pada tahun 1971 oleh kerajaan bagi mengimbangi kembali kedudukan dan ekonomi dan hubungan antara kaum di Malaysia, itu dasar ekonomi baru DEB. Kesimpulannya, kita dapat melihat punca permasalahan dengan membaca respon kepada soalan-soalan yang telah diajukan. Antaranya ialah pergaulan yang terhad antara penduduk Malaysia yang berlainan agama serta kebaikan jika semua penduduk Malaysia memahami etika dan peradaban terhadap agama-agama besar di negara ini. Bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada penduduk sahaja, malah kepada seluruh negara Malaysia. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.